Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar sains yang menonton video ini. Pada hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran PDPR kita pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan alkohol. Hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang baru, iaitu lemak. Okey. Kita masih lagi dalam bab sebatian karbon, di mana sebatian karbon ni terdiri dari mempunyai unsur karbon. Okey, mempunyai unsur karbon di dalamnya. So, pada hari ini adalah lemak 5.4.1. Kami akan dapat menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Apa kandungan lemak? Apa unsur yang terdapat dalam lemak? Macam hari itu, alkohol dia mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Alright. Yang kedua, 5.4.2, kami akan dapat membanding beza antara lemak tepu dan lemak tak tepu. 5.4.3, kami akan dapat menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. 3 OP ini saja pada hari ini. Okey. Ingat, kita punya bezakan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Kemudian 5.4.3 menjelaskan dengan contoh apakah kesan bila kita mengambil lemak yang berlebihan terhadap kesihatan diri kita. Right, itu yang kita akan cover pada hari ini. So, mari kita tengok lemak. Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mempunyai unsur karbon, hidrogen, oksigen. Seperti alkohol juga. Dia mempunyai unsur karbon iaitu C, okay, hidrogen H dan oksigen iaitu O. Unsur ini terdapat dalam jadual berkala yang kita telah pelajari sebelum ini. Ini dia. Contoh sumber lemak. Di bawah tu, dalam itu ada gambar susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging, mentega. Itu adalah sumber lemak. Okey? Jadi ada soalan di situ. Kepentingan lemak. Apakah kepentingan lemak sebagai satu kelas makanan bagi manusia? Okey. Gambar foto 55 menunjukkan pelbagai sumber lemak dalam gizi manusia. Banyak kepentingan lemak sebenarnya. Walaupun kita sering dengar bahawa pengambilan lemak yang berlebihan berbahaya kepada kesihatan, tetapi dalam kuantiti yang sederhana, yang optimal, lemak mempunyai kebaikan kepada kita. Even kita punya membran plasma terdiri daripada membran fosfolipid. Perkataan lipid tu menunjukkan lemak. So, adanya lemak, ada membran yang mengelilingi sel. Tanpa lemak, membran yang mengelilingi sel pun tidak dapat disintesiskan. Jadi dia akan mendatangkan masalah, dia akan merosotkan sel dan sebagainya. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan. Ini dah settle dah. OP kita yang pertama dah settle. Okey, menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Kandungan lemak adalah karbon, hidrogen, oksigen, macam alkohol juga, dan sumbernya tadi adalah susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging dan mentega. Ada lagi sumber yang lain yang kamu boleh cari di luar sana. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan. Ini OP yang seterusnya, iaitu pepejal dan cecair. Lemak yang berkeadaan pejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Okey, contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Sumber haiwan. Ayam, lembu, kambing, ikan. Ini adalah lemak yang pepejal pada suhu bilik. Maksudnya suhu bilik 27-25, dia masih dalam keadaan pepejal, solid. Okey, keras. Okey, dan dia akan cair pada suhu yang lebih tinggi. Next. Lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai minyak. Minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Contohnya, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Ada 3 kat situ. Minyak kelapa sawit sinonim dengan negara kita, kerana negara kita antara pengeluar yang terbanyak buah kelapa sawit dan juga minyak kelapa sawit. Okey, minyak kelapa, okey, dan minyak kacang soya. Seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dan tak tepu adalah pada rajah 5.17. Mari kita tengok lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, jangan pening. Apa maksud lemak tepu? Apa maksud lemak tak tepu? Kita tengok persamaan dulu. Sebatian organik yang mempunyai unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey.
dia tak larut di dalam air. Maksudnya, kalau ada atas permukaan air, cikgu tulis sikit. Okay. Kat atas permukaan air, ini. Bayangkan ini adalah satu cawan. Ini adalah air. Lemak dia akan berada di bahagian atas ni. Okey, ini lemak. Dia tak akan larut di dalam air. Dia tidak akan berkacau di dalam air ni. Next. Sumber penting asid lemak dalam badan. Ini yang cikgu bagi tahu tadilah. Dia lemak merupakan sumber penting di dalam badan kita. Namun ada perbezaan. Dari segi perbezaannya kita tengok di mana ianya datang sumber dia. Lemak tepu dia berasal daripada haiwan, manakala lemak tak tepu dia berasal daripada tumbuhan. Okey. So ada dua benda dekat sini, satu haiwan, satu tumbuhan. Next, pepejal pada suhu bilik bagi lemak tepu solid macam cikgu kata tadi, contohnya mentega. Okey, datang daripada sumber haiwan, lemak haiwan. Mentega tu pepejal pada suhu bilik. Kita keluarkan dia, letakkan di atas kuali dan sebagainya, mentega itu akan cair, kan? Untuk buat burger dan sebagainya. Kemudian cecair, ini seperti minyak kelapa sawit. Okay? Kita pakai goreng ayam dan sebagainya. Takat lebur, takat lebur bagi minyak tepu adalah tinggi, bagi lemak tak tepu dia adalah rendah. Suhu yang rendah saja sudah cecair dia. Okay? Pada suhu bilik dia pun sudah cecair. Okay? Kalau kita panaskan dia, dia akan cepat panas. Maksudnya dia mempunyai takat lebur yang rendah. Dia dah lebur dah, dia memang dah bentuk yang cair dah. Okay, next. Bilangan atom hidrogen dalam molekul. Ini bilangan atom hidrogen, H tu. Berapa bilangan dia. Okay, bagi lemak tepu, bilangan hidrogen dia adalah maksimum. Iaitu mencukupi, penuh. Okay, manakala lemak tak tepu, dia belum maksimum. Maksudnya dia boleh bercantum lagi. Kita akan tengok ni nanti dalam kita akan bincangkan dalam buku kerja ada penambahan atom hidrogen ke dalam molekul bagi lemak tepu tidak boleh dah. Ini yang cikgu masukkan. Dia tak boleh bercantum lagi dah dengan hidrogen yang lain. Dia sudah penuh bagi lemak tepu, iaitu lemak datang daripada sumber haiwan yang solid ini. Manakala bagi lemak tak tepu, dia boleh bercantum lagi sebab ni dia boleh menambah atom hidrogen ke dalam molekul lemak tersebut. Okey, sebab itu dia tak tepu. Okey, dia boleh bercantum lagi dengan molekul hidrogen. Dia macam boleh bergabung dengan molekul hidrogen satu lagi. Alright. Next. Ini OP settle, lemak tepu dengan lemak tak tepu, membanding beza antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. So next OP kita yang seterusnya iaitu menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, mari kita tengok. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak merupakan satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol. Ini lemak tepu meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Okey, lemak tepu, lemak dari haiwan Ambil lemak daripada haiwan ni banyak, aras kolesterol meningkat. Lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Okey, kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel seperti yang cikgu kata tadi, sintesis jus empedu dan hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Ada kepentingan dia bagi lemak tepu ni, tetapi pengambilan dia tidak boleh berlebihan. Okey. Kita tengok muka surat sebelah. Namun begitu, kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia seperti yang berikut. Okay, kalau kamu ambil lemak tepu ni dengan banyak, mentega, okay, batu karang, batu karang, hempedu dan jaundice. Okay. Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang, hempedu yang menyekat salur hempedu. Okay.
Salur hempedu boleh tersekat. Jadi tidak penghasilan hempedu tu, cecair hempedu tidak dapat dirembes. Right? Yang menyekat salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Ya, ini adalah kamu punya kerja. Apakah jaundice? Alright? Nyatakan nanti di dalam latihan kita. Mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Okey. Kolesterol yang terkumpul dan termendap, berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Okey. Kolesterol ni dia macam lumen arteri dia macam satu hos. Dia macam hos. Okey. Bila hos ni dipenuhi oleh kolesterol, dia akan menjadi semakin kecil lubang dia. Alright. Kemudian dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Ni kamu boleh tengok rajah 5.18. Lumen yang normal dia besar, lubang tu besar. Manakala lumen yang penuh dengan kolesterol adalah kecil saiznya. Jadi kamu bayangkan kuantiti darah yang melalui lumen yang normal dan lumen yang bersaiz kecil ini. Yang bersaiz kecil ni darah mengalir tidak secepat yang sepatutnya. Alright, dia tersekat. Next, keratan rentas arteri yang sihat dah settle. Aterosklerosis boleh menyebabkan hipertensi. Okey, yang dikatakan sebagai tekanan darah tinggi, stroke, arteri yang menuju ke otak tersumbat atau pecah. Stroke ni kamu pernah dengar. Kemudian serangan jantung yang dapat membawa maut. Okey. Langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah termasuklah mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. So, minyak sawit adalah pilihan yang lebih tepat untuk kita berbanding penggunaan lemak tepu daripada sumber mentega, sumber haiwan lah, minyak daging dan sebagainya. Okey. Latihan nanti cikgu akan bagi menerusi grup WhatsApp. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh terus WhatsApp cikgu secara personal atau tanya di dalam grup sahaja. So ingat lemak, okey, kita rumuskan balik. Lemak dia mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Alright. Sama seperti alkohol, okey. Tapi dia terdiri daripada lemak tepu dan lemak tak tepu. Dan kita dah tengok rajah 5.17. Okey, lemak tepu dan lemak tak tepu ada persamaan, ada perbezaan. Kemudian kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan terhadap kesihatan. Kandungan kolesterol yang tinggi boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti aterosklerosis yang boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian dia boleh menyebabkan stroke dan juga penyakit jantung. Ataupun dikatakan sebagai serangan jantung yang boleh membawa maut. Jadi untuk mengelakkan benda tu, kurangkanlah pengambilan lemak tepu dan ambillah pengambilan lemak tak tepu yang banyak sikit kerana dia boleh merendahkan aras kolesterol di dalam darah. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.